Okay. Next kita akan pergi kepada multiple selection. Okay, perbezaan multiple selection ini dengan single ataupun dua selection, dia ada many condition. Okay, dan dia ada many action. Dan condition dia akan check one by one. Okay, kalau true baru perform action. Kemudian stop. Okay. Jika false baru dia akan check yang lain. Maksudnya kalau condition pertama ni true, akan buat action one. Lepas tu selesailah, terus pergi kepada stop. Dia tak akan pergi tidak. Sebab selection kan kita pilih salah satu sahaja. Okay, so kalau nampak dekat sini dia ada condition 1, condition 2, condition 3 dan dia ada else. Okay, many condition ni dia tak kisah. As long as condition dia 3 and more. 4, 5, 6, 8, 10 tak kisah. 3 dan ke atas dia akan jadi multiple selection. Dan kena ingat untuk first condition kita akan start dengan if, last akan stop dengan else. Last condition adalah else. Else tak perlu tulis kat dalam bracket ni, tak perlu, tak ada. Okay, else tak perlu. Sama je macam dua selection tadi, cuma dia ada di tengah-tengah ni adalah else if. Okay, else if. Nampak je if mesti ada condition. Dia punya flowchart pun sama je lah. Okay, dia ada lebih. Dia ada lebih. Kalau macam tadi kita hanya ada yang ni je. Sebab ada satu condition saja. Sekarang ada lebih. So ada lebih lah dia punya action. Okay. Saya tak nak bincang contoh lah sebab dia sama je macam dua selection. Sekarang saya nak minta awak pilih satu soalan daripada exercise 6 ni. Yang mana yang awak nak saya tunjukkan. 28, 29. Lepas tu saya akan pilih soalan dan awak yang akan selesaikan. Cepat pilih satu soalan. Untuk Nombor 7, Madam. cari apa? Nampak kat sini water bill. Tapi macam saya cakap, jangan ambil variable yang panjang. Kalau boleh ambil ringkas, ambil bill saja cukup. Okay, bill. Okay, so kita dah nampak. Lepas tu dia kata based on water consumption. Okay, water consumption. Tapi dekat dalam senario dia bagi pula benda lain. Dia kata usage. Lepas tu kat sini charge. Jadi terpulang kepada kita nak pakai apa. Apa terpulang tu, Madam? Contoh output saya nak pakai bill. Boleh, kalau nak pakai charge pun boleh, terpulang. Sama je. Sebab kat sini dia mention charge, sini dia mention bill, sama je lah. Nak buat bill boleh, nak buat charge boleh. Okay, untuk input, nak pakai water consumption. Panjangnya perkataan water consumption, tak maulah nak pakai usage. Tulis usage. Okay, proses. Ada berapa condition ni? Ada 3. Yang pertama kita tulis if. Yang kedua kita labelkan dengan else if. Yang last adalah else. Kan macam tu. Okay. So, kita tulislah dekat sini. If, dia kata usage first 20 meter padu. First 20 maksudnya usage as equal 20. Jangan duk buat meter padu pula kat sini. Jangan tambah benda-benda macam tu. Value is value. Variable is variable. Okay, jangan tambah. Letak macam tu. Lepas tu, kalau ini true, apa kita nak buat? Kita akan ada pengiraan charge. Charge dia berapa? Okay, ini yang pertama. Yang kedua pula. Yang kedua dia jadi else if. Pergi dekat sini. Else if. Apa dia? Usage. Mesti sama. Kalau kat sini usage, kat sini pun mesti usage. Dia kata additional 20. Tadi dah 20 tambah lagi 20 maksudnya less equal 40. So kita kira charge. Kalau betul, kiralah charge dia. Last kali, else. So else tak perlu letak condition, tak payah. Terus pergi kepada charge. Okay. Boleh? So kita dah nampak dah roughly idea kita begitu. Okay, sekarang kita buat pelan-pelan soalan nombor 7. Okay, kejap lagi siap korang. Saya pilih soalan untuk korang. Tunjukkan.
kebolehan, problem. Analisis, okay, input, lepas tu proses, output. Okay. So input tadi kita dah nampak usage. Okay, guna variable yang kalau boleh satu ketul je variable tu. Okay, proses ni kita determine dulu ke kita calculate dulu? Kita determine dulu kan? Determine dulu. So, determine. Okay. Yang ini sebab condition dia banyak. Condition dia banyak. Takkan kita nak sebut determine usage less equal 20 or less equal 40 or panjang kan? Tak nak buat panjang-panjang, kita boleh ringkaskan macam ni. Output kita apa tadi? Charge. Bill nak buat bill. Okay, output kita bill. So determine bill based on usage. Kita boleh buat macam ni untuk multiple selection. Untuk multiple selection ya. Kemudian then calculate ataupun apa yang calculate dah lah. Tak payah calculate dah sebab kita dapat. Kalau nak buat ayat yang panjang, okay, ini untuk multiple je macam ni ya. Satu lagi option dia, so kita nak buat ayat panjang. Determine whether usage less equal 20 or usage less equal 40 or more contohnya. Then calculate bill. Ini yang biasa kita buat kan. Okay, bayangkan kalau condition tu ada banyak. Jenuh kita nak tulis semua condition. Jadi ini terpulang. Untuk multiple bolehlah nak pakai yang simple tu. Okay, determine bill, determine output based on input. Okay, sekarang saya akan buat pseudocode. Kalau nak buat panjang ni bagus juga kan. Kita dah terbiasa dengan dua selection. Okay, start. Okay, kemudian input akan jadi read. Okay, proses. Mana proses dia tadi? Proses dia tadi ada berapa dia punya condition? Ada 1, ada 2, ada 3. Okay, sekarang apa dia punya charge untuk yang pertama ni? Charge dia berapa? Dia kata 40 sen per meter padu. So, ini pun cabaran juga ni. Sebab pelajar ada yang tulis macam ni ya. If pula dah. If usage less equal. Kita ambil simbol dulu. Okay, less equal 20. Jangan tulis meter padu tu semua tak perlu. Okay. Bill Bill. Kita nak kira bill ke nak kira charge ni? Pakai apa? Kat sini saya pakai bill atau charge. Charge. Okay, kalau kita buat charge lah. Saya tukar tak charge. Terpulang lah tapi kena konsisten. Kalau nak pakai bill. Okay, charge sama juga dengan usage darab dengan ada pelajar buat 40. Komputer tak tahu ya sen tu apa ya. Kalau awak tulis 40 dia akan baca RM40. 40. Dia tak baca 4 sen. 40 sen tidak. So kalau 40 sen letak 0 point. Yang ni kena hati-hati. Okay, dan indent. Kemudian untuk yang kedua, saya copy dulu. Okay, yang kedua ni ada cabaran dia juga. Okay, yang kedua dia akan jadi else if. Okay, else if. Charge dia berapa? Kita tengok tadi. Dia kata additional. Untuk additional sahaja 20 sen ya. Contoh kalau saya menggunakan katakan usage saya 35. So kalau 35 dia akan masuk condition yang kedua. Ada pecahan dia di mana 20 yang pertama saya akan darab dengan 0.4. Jadi dapat nilai dia 8. Manakala balance dia 15 tu saya akan darab dengan 0.2. Okay, 15 ni datang daripada mana? Datang daripada 35 tolak 20. 35 ni apa? Usage. Okay, so benda tu yang kena practice. Tadi kita dah dapat dah. Yang pertama ni tadi adalah 8. Tahu tak mana dapat 8?
Tak apa, kita tulis dululah. 8 ni daripada 20 yang pertama darab dengan 0.4. Okey, boleh terus letak nilai 8 Tak apalah, permulaan ni kita tulis dulu. Tambah dengan, ingat hour, tolak dengan 20. Kenapa tolak 20? Sebab ni 20 dah kira kat depan. Balance dia baru kita darab dengan 0.2. Okey. Kemudian, else. Else tak perlu letak condition. Terus formula. Charge. Sama juga dengan saya tak tunjuk lah, saya anggapkan awak dah boleh faham kod. Boleh faham kod ke tak? Kalau tak apa, kita tunjuk sikit Okay. Untuk kes yang ketiga pula, bayangkan ini 40, bayangkan usage saya adalah 65. Okay, 65 je. Okay, berapa saya kena bayar? Dia ada berapa pecahan ni? 20 yang pertama. 0.4, so dapatlah 8. Lepas tu 20 yang kedua. 20 yang kedua adalah 0.2 darab 20. Maksudnya saya akan dapat 4. Lepas tu balance dia berapa? 65 kena tolak dengan 40. Kenapa tolak 40? Sebab dah 20 di sini, 20 di sini. Balance dia tu, iaitu balance dia berapa? 25. Balance 25 tu baru darab dengan 0.1. Okay, kena check macam mana nak kira. Jadi kat sini saya terus tulis 8 boleh? Boleh faham tak 8 tu? 8 daripada 20 pertama, 4 daripada 20 yang kedua, lepas tu tambah dengan hour pula dah. Astaghfirullahalazim. Dia tak boleh move. Usage sayang. Okay, usage hour pula dah. Usage. Okay, usage tolak dengan 40. Baru darab dengan 0.10. Okay, jelas tak ni? Okay. Okay, dah Jelas, selesai. madam. Tutup. Jelas, madam. Alhamdulillah. Okey je lah. Kita tengok korang buat sekejap lagi. Harap-harap betul-betul jelas lah. Display, baru display charge. Kita tak display kat dalam sebab sama proses dia. Charge. Jadi lepas dah tutup semua baru kita display charge. Stop. Okey, selesai. Sekarang saya akan cuba tukar kepada flowchart. Okay. Lepas saya dah siap flowchart, ada lagi setengah jam ni korang yang akan buat Kita akan buat sampai pseudocode. Flowchart nanti buat kemudian. Kita bincang sampai pseudocode saja. Supaya flowchart tu sepatutnya dah tak ada masalah. Sepatutnya. Okay. Okay, if yang pertama, ingat yang kalau betul dia akan berada di sebelah kiri dia. Di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kan ada kat sini. Okay, kalau betul dia duduk partner sebelah dia. Okay, else if. Okay, so kalau dia betul, tarik benda ni, duduk sebelah dia. Okay. Okay, kemudian else ni tak perlu. Buang. Okay, terus dia duduk bawah. Terus dia duduk bawah ni. Kemudian NE pun tak ada. Display ada. Stop. Okay. So, kita cuba draw. Start bentuk. Janganlah buat bentuk cukuduk macam saya ni. Buat elok-elok sikit Okay. Tapi nampak rectangle pula. Dia bukan rectangle tau. Dia bentuk capsule tu. Cantik sikit. Okay, read. Parallel. If diamond. Lepas tu kalau true. Kalau false. Okay, diamond lukis betul-betul, jangan cincai-cincai tu. Kalau macam ni kena tolak markah. Sebab dia memang kena tengok bentuk tu. Ini bentuk rectangle. Okay, tarik keluar. Jumpa lagi. Ini else tak perlu letak lah. Else if ni, else buang. Okay, kalau nak buang dengan if sekali pun boleh. Tak nak letak pun tak apa. Okay.
Terus, okay. Kalau buat macam saya ni kena potong markah ni. Jangan terlalu selekeh sangat. Okay. Rectangle Okay. Kemudian nak pergi mana? Tarik. Jangan ada yang hanging. Tapi kena flowchart tu mesti lengkap. Dia tak boleh ada tergantung. Okay. Kemudian display charge. Parallel. Okay. Lepas tu stop. Okay. Tarik. Okay, tarik. Okay. Sekarang arrow ni nak pergi mana? Dia nak display kan? So kalau nak display, tarik dekat sini. Kita kena tahu kita nak pergi mana. Okay, itulah flowchartnya. Saya akan masukkan dekat sini. Minggu depan kita akan run coding. Run coding saja minggu depan. Minggu depan saya tak ajar dah yang ni. Kita akan terus buat coding je. Kita akan run apa yang kita dah buat. Okay, so ini flowchart Okay. Alright. So, sekarang giliran awak pula untuk buat dan saya nak minta awak buat problem analysis dan juga pseudocode. Bila problem analysis dan pseudocode betul, barulah buat flowchart. Okay? Okay, soalan yang saya nak minta awak buat adalah soalan nombor 4. Okay, question nombor 4. Okay, kemudian nak minta buat question nombor 8 dan juga nombor 9. Okey, boleh mula sekarang? Boleh je siapa-siapa nak buat yang mana dulu? Okey, ada 3 Nombor 9. Okey, boleh buat daripada sekarang. Okay, ini jawapan tadi boleh masuk ya dekat drive. Boleh tulis dulu. Okay, problem analysis tulis tajuk dia. Apa benda. Okay, ada 3 soalan. 4, 8 dan 9. Okay, saya akan tunjukkan flowchart yang tadi dulu. Okay, semua masuk Google Drive ni boleh typekan jawapan di sini. Okay, Fatihah, thank you inform. Oh, Fatihah ada tadi. Alright. Fatihah, thank you. Macam mana? Amira pun terkeluar juga ya. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 4 Okay. Okay, bagus. Nombor 4 dah ada orang, nombor 8 pun dah ada. Okay, memang masuk sini. Yang ada laptop ke, boleh masuk sini. Kita buat sama-sama. Okay, nombor 8, input usage, yes betul. Proses.
betul Okey, amoy, amoy, amau. Ingat amoy manalah sesat kat sini. Okey, amount paid boleh. Kalau nak letak amount saja pun boleh. Nak ringkaskan jadi satu perkataan pun boleh. Kalau boleh satu lah. Kalau boleh satu. Alamak sekejap Ada orang. Ada siapa? Ya saya. Malam. Ya saya. Ada kelas tapi tak apalah. Budak tengah buat kerja. Ah, ya saya. Oh, ah. Oh, okey. Betul-betul. Yang berlaku hari tu, bila akak send dia sangkut dia error tiba-tiba dia okey. Ha. Mm-mm. Oh, okey faham. Ah. Sebab hari tu nama dekat dalam sistem tu masih lagi nama Tuan Syashim. Lepas tu lepas tu kan dah call bahagian. Lepas tu bahagian kata okey untuk yang KNTK nanti dia akan ubah. Tapi lepas tu lah masalah error tu lah. Okey tak apa nanti akak jumpa TP. Thank you inform. Ah, okey. Okey baik. Akak pergi nanti. Okey thank you. Ada tak boleh? Okey. Okey, nombor 4. Tulis dulu. Kalau ada masalah, saya akan perbetulkan. Determine bill based on usage. Okey, boleh betul. Nombor 8 selesai untuk problem analysis. Okey. Okey. Determine product code. Okey. Okay, so untuk question number 4, product code macam biasa saya tak galakkan panjang-panjang, code saja. Okay, boleh tak ada tak salah pun sebenarnya nak buat product code tapi elakkan perkataan yang panjang-panjang. Code quantity, yes betul. Kita tidak kita tak determine quantity. Yang determine tu yang dalam condition. Okay, kita hanya determine code sahaja. Quantity tu untuk kita calculate. Okay, then calculate amount, yes. Okay, nampak tak variable tak konsisten dekat sini. Sebab itulah saya kata satu perkataan tu sebab kat situ kata calculate amount. Tiba-tiba jadi amount paid. Ini yang akan jadi error. Nampak tak reason dia kenapa saya suruh buat satu perkataan. Sebab inilah risiko dia yang akan berlaku. Okay, faham tak? Sebab itulah risiko dia. Okay, bagus. Teruskan soalan nombor 4 dah selesai saya semak. Kalau boleh satu perkataan. Okay. Okay, read code. Betul.
Okay, tulis dulu. Okey, kod ikut A, amount sama dengan quantity. Okey, yang inilah yang silap ni. Okey, yang silap ni apa? Saya highlightkan kat sini. Okey, kita stop dulu. Okey, quantity A. Komputer akan cari. Quantity A ni apa? Ada tak yang tulis quantity A? Tak ada. Error dekat situ. Faham tak variable konsisten? Kalau quantity A, mana datang quantity A ni? Kat mana? Kat mana quantity A tu datang daripada mana? Tak ada. Yang ada quantity je. So A ni tak perlu. A tu tak perlu. A tu tak perlu. Jangan letak A ni. A ni salah. Quantity saja. Kena konsisten sayang. Quantity. Sebab dia selection. Dia selection. Dia tak akan pergi A, B, C. Kalau A, dia akan pergi A saja. Kalau B, dia akan pergi B saja. Okay. Saya buat warna merah takut sebab A nak garis tu dia macam sama. Okay. A ni tak perlu. Yes. Macam ni baru betul. Okay. Else if code sama dengan B. Yes. Betul. Macam tu lah baru betul. Okay. Saya tengok dekat sini Ini soalan nombor 8. Usage. Okay. 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 Katakanlah dekat sini usage saya 40 je. Takkan saya kena bayar 50 juga. Saya guna 40 je. Ataupun saya tak balik kampung waktu tu. 10 je saya guna. Takkan saya kena bayar 50 juga. Tak naklah saya ambil phone bill yang ni bayar 50. Itulah kesilapan dia. Saya potong dulu 50 ni supaya awak nampak kesalahan dia. Ini dia bukan 50. Apa benda? Kalau saya guna 10, 10 je saya bayar. So bukan. Itu bukan. Okay, soalan nombor 4. Amount quantity. Amount and if display amount. Okay, betul. Bagus. Okay, yes. Okay, untuk soalan nombor 4 dah selesai. Okay, very good. Betul. Tanya. Selesai. Dah boleh proceed untuk flowchart. Okay, soalan nombor 4 dah boleh proceed untuk flowchart. Okay, soalan nombor 8. Okay, nombor 8 masih tergantung kat sini. Tak apa, teruskan untuk proses yang berikutnya. Teruskan proses yang berikutnya. Ya sayang. Okay, tak apa. Yang format tu saya akan betulkan. Okay, usage. Pandai. Itulah yang saya maksudkan. Sebab tu bila kita buat, kita kena test value, kena check value. Betul tak yang kita buat ni? Kita kena test. Kalau usage saya berapa? Kena check. Okay, bagus. Betul. Teruskan. Saya nak tengok nombor 9. Nombor 9 tak ada lagi yang buat. Okay. Okay, bill sama dengan usage. Betul. Okay, usage darab dengan kosong. Ya sayang, pandai. Very good. Betul. Ada. Hazim, ada. Pasal HLP tu. Itu pasal yang mana? Azim telefon tadi pasal HLP. Kat sini bersama orang pasal ni. Taktik TP tu. Okey, lepas tu kan apa yang berlaku hari tu kan asyik error. Ya. Betul. Lepas tu
Ada kelas tapi pukul 10 sekali nak naik cuba TV je cuba sekali. Oh, beda. Aduh. Ha, ha. Oh, jadi tak sembang lagi lah. Okey, okey, okey. Okey, kembali semula. Okey, ya Allah dah boleh buat sampai macam ni. Saya rasa terharu lah. Okey, kita tengok balik. Ya, ya ke betul terharu ni? Okey, betul, betul. Alhamdulillah, pandai sayang. Yang buat ni memang dah pandai dah. Saya risau yang lain tu, yang tak bantu menaik-naik ni. Dah boleh buat flowchart. Okey, nombor 9. Okey, nombor pukul 10 saya kena stop sebab saya ada kena jumpa TP sekejap lagi. Okey, selesai. Flowchart soalan nombor 4 flowchart. Kalau boleh orang lain share flowchart. Cubalah share flowchart awak. Jangan takut salah. Sebab dekat sini saya tak tahu siapa. Saya tak kenal pun. Okey, share. Nombor 9. Okey, cuba. Stop kat sini saya buka tak mic ni? Okey, buka. Okey, flowchart. Okey, nombor 9 dah ada. Thank you. Yes, betul. Input betul sayang. Bagus. Input betul. Okey. Okey, ada yang nak masukkan flowchart ke? Ya, ini dah bincang tadi. Oh, ya Allah.
Okey, ni orang yang sama ni yang buat ni. Saya kenal tulisan ni. Okey, kalau boleh orang yang berlainan juga. If code A betul, proses yes betul. Yes sayang, betul. Very good. Tahniah. Okey, bagus. Uh, Okey, flowchart betul Okey, betul. Cuma kalau dalam exam sebenar, yang ni kena lukis betul-betul tapi sebab kita lukis kat komputer kan faham-faham je lah. Okay, tahniah untuk soalan nombor 4 selesai. Very good. Okay. Soalan nombor 8, ada tak flowchart dia? Okay, belum lagi. It's okay. Okay, kita tengok untuk soalan nombor 9, teruskan. Nombor 9. Okay, thank you. Tak apa, saya cuba nak. Cik ABC dah naik ayat. Rupanya asyik dapat tugas. Sekian terima kasih tiru kecil. Untuk tulis. Aku buat tiru. So. Saya pun tak nampak benda tu. Tiga betul-betul. Saya tiga semua betul. Okay, mana nombor 9 sayang? Nombor 9. Kalau rasa IPO ni susah, boleh buat sudoku dulu. Kalau saya kan, zaman saya study dulu, bila saya nampak soalan ni, saya tak boleh nak identify product analysis tu. Saya mesti akan buat flowchart dulu. Saya nampak flowchart. Macam bila daripada flowchart tu, baru saya tukar sudoku. Daripada flowchart, baru saya tukar daripada product analysis. So, terpulang sebenarnya. Yang penting inilah, tahu input, output nak cari apa. Output kita nak cari apa. Boleh tak? Kalau tak boleh, kita sambung nanti kelas berikutnya. Okey, kita tunggu flowchart yang ini. Saya tolong sambung lah kot soalan nombor 8 ni. Sekejap, tengok. Bukan sambung lah, tolong bantu. Tengok sekejap soalan nombor 8. Nombor 8 pula. Nombor 9. Nombor 9 dia nak keluarkan apa ni? Print the smaller for. Okey. Okey. So dekat sini, kena faham cerita dia. Apa yang dia nak keluarkan. Okey, apa condition dia? Kita check. Determine smaller and larger between two numbers. Print smaller follow by larger. Contoh kalau saya masuk nombor 5 dengan 8, dia akan print 5, 8. Kalau saya masuk 9 dengan 4, dia akan print 4, 9. Macam tu. Jadi saya kena check adakah nombor yang pertama besar daripada nombor yang kedua. Kalau nombor pertama ataupun macam ni. Susah juga Kita buat macam ni lah. Sorry sekejap. Kita ambil less dulu. Okay, kita ambil less dulu. Katakan nombor pertama kurang daripada nombor kedua. Jadi kita nak keluarkan nombor pertama kan. So yang ni lah. Kita boleh terus display. Display nombor pertama diikuti oleh nombor kedua. Follow, betul. Else, kalaulah nombor kedua pula kurang daripada nombor pertama, maka kita akan display nombor kedua diikuti oleh nombor pertama. Else, message. Gitu sayang. Jadi, apakah kita punya output? Ada 3. Number 1, number 2, or number 2, number 1, or message. Okay, faham tak guideline ni? Okay, sambung. Sambung siapkan. Ini guideline dia. Kita kena imagine dulu kita nak buat apa, kita nak keluarkan apa.
Okey. Okey, boleh teruskan? Ini tunggu flowchart saja. Okey, saya dah bagi guideline dah. Saya dah bagi guideline yang ni. Masukkan dalam pseudocode flow, dan juga problem analysis untuk soalan nombor 9. Okey, ni guideline dia. So kita nak determine apa? Determine whether number 1 less number 2 or number 2 less number 1 or not. Itu saja. Determine whether number 1 less number 2 or number 2 less number 1 or not. Okay, ataupun kalau nak buat ayat tadi determine ni tak boleh determine, ini kena buat condition. Kalau display dalam ni tak boleh determine, kena buat condition. Okay, determine whether number 1 less number 2 or okay, yes, bagus, betul. So outputnya okay, betul. Outputnya kena senaraikan semua sekali tadi. Kita ada 3 output. Okay, outputnya apa? Senaraikan output. Okay, ada 2 orang dekat sini, capybara dan juga dolphin. Okay. Yang lain tu bantu buat flowchart, kalau tak dapat masuk sini, send dekat Telegram. Okay. Num 1 follow by num 2. Okay, bagus, betul. Okay, kena letak. Okay, jangan lupa letak. Letak apa? Jangan lupa letak or. Okay, kena ada or. Dan ada satu lagi output ni, baru 2 output. Satu lagi. Apa output dia? Dia ada 2. Kalau number 1 kecil daripada number 2, so akan keluar num 1 diikut. Ataupun satu lagi? Satu lagi. Ya, betul sayang. Okay, or. Yes, baru betul. Okay. Okay. Sebenarnya soalan ni dia boleh banyak cara, tapi tak apalah, ini salah satu caranya. Dia ada 3 cara untuk soalan ni. Kita boleh assign sebagai smaller dan largest. Kita boleh juga letak apa lagi Ada cara lain lagi nak selesaikan dia tapi ni yang paling simple lah. Okay, flowchart mana sayang? Flowchart. Janganlah orang yang sama je, yang lain buat apa? Nanti nak exam macam mana ni? Siapa nak tolong? Sekarang ni ada kawan yang tolong exam nanti. Okay, if num 1 betul sayang, bagus, very good. Okay, ini betul. Okay, yang ini. Okay, betul. Okay. Display. Okay, nanti pukul 12 ingat buat swab test tu. Dan kita akan jumpa kelas petang nanti kan. Okay, petang nanti 10. Tak sempat lah meeting, tak sempat. Petang nanti kelas kita buat waktu seperti yang ditetapkan lah. Display, else display apa? Message kan.
Okay, ni flowchart tak ada. Tak apa. Kalau tak sempat pukul 10, Madam kena stop juga ya. Okay, kita habiskan yang ni dulu. Nanti flowchart kita semak kelas petang nanti. Petang nanti kita akan belajar repetition. Jadi boleh tengok dulu soalan repetition. The number are equal. Okay. And if, ya betul sayang, tahniah. Okay, so kita stop sini dulu Okay, terima kasih semua. Terima kasih yang jawab semua soalan dekat dalam